Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang diturunkan kepada manusia supaya mereka dapat membina masyarakat yang tinggi nilai ketamadunannya. Lantaran itu, apa juga misal perbandingan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim adalah merujuk kepada usaha membina tamadun yang maju dan tinggi. Dikemukakan misal perbandingan berkaitan dengan amalan perekonomian dan perdagangan dalam hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan amal ibadah dan pegangan akidah, supaya manusia dapat memahami pentingnya jalinan dan rangkaian antara kesemua aktiviti dan amalan tersebut dalam membina tamadun yang berdaya maju dan tinggi nilai kerohanian maupun kebendaannya. Antaranya, Al-Quran mengumpamakan amalan kebaikan yang kita lakukan pada jalan Allah sebagai urusan perniagaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk seperti berjual beli, pinjam meminjam dan melabur. Yang pertamanya, berjual beli. Berjual beli merujuk kepada amalan menukarkan barangan dalam bentuk jiwa raga ataupun nyawa dan tubuh badan, masa dan fikiran serta harta benda. Contoh jual beli jiwa raga adalah seperti berjihad dan berjuang pada jalan Allah memerangi musuh Islam. Contoh berjual beli masa dan fikiran seperti memberi khidmat masyarakat dan berdakwah menyampaikan pengajaran Islam. Manakala contoh berjual beli dengan harta benda adalah seperti berzakat, berwakaf dan juga bersedekah. Firman Allah di dalam surah As-Saff ayat 10 sehingga 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Maksudnya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Maksudnya, dengan itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga Adn. Itulah kemenangan yang besar. Pengajaran ayat 10 sehingga 12 surah As-Saff. Pertama, pengajaran ayat 10. Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil ataupun misalan yang amat rapat kaitannya dengan senario kehidupan seharian kita, iaitu berniaga. Semua orang faham bahawa perniagaan maksudnya transaksi antara pembeli dan penjual, di mana penjual menawarkan barangan bernilai dan pembeli membayar dengan sejumlah wang atau barangan bernilai yang lain. Dalam konteks ayat 10 ini, barangan bernilai yang ditawarkan oleh Allah adalah pelepasan daripada azab siksa di akhirat.
Sebagai manusia, kita pastinya amat memerlukan barangan ini, kerana ia adalah matlamat akhir kehidupan kita untuk selamat daripada siksaan neraka. Bagaimanapun, kita perlu memiliki barangan bernilai yang sepadan untuk membuat transaksi perniagaan ini. Apakah yang Allah inginkan daripada kita? Ayat 11 berikutnya memberikan jawapannya. Pengajaran ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahawa barangan bernilai yang boleh ditukarkan dengan keselamatan daripada api neraka adalah iman dan jihad. Iaitu, hendaklah kita beriman dengan Allah dan Rasul-Nya serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa kita. Pengajaran ayat 12. Barangan bernilai yang kita perolehi daripada Allah dengan menukarkannya dengan iman dan jihad bukan sahaja terdiri daripada pelepasan azab siksa di akhirat, bahkan juga pengampunan dosa dan balasan nikmat di syurga. Yang keduanya, pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam dalam erti kata yang luas menggunakan waktu, tenaga dan akal fikiran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjamkan kepada kita untuk melakukan kebaikan pada jalan Allah, seperti berdakwah dan melakukan amal ibadat secara individu dan jamaah, serta juga menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maksudnya, siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya, dan selain itu ia akan beroleh pahala yang besar. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Maksudnya, siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempit dan meluaskan pemberian rezeki, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Pengajaran ayat 11 surah Al-Hadid. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah menjanjikan keuntungan yang amat besar jika kita sanggup memberi pinjaman kepada Allah, iaitu antara sekurang-kurangnya 10 kali ganjaran sehingga 700 kali ganjaran, atau sehingga tidak terkira banyaknya, seperti yang dijelaskan oleh banyak hadis sahih berkaitan ganjaran melakukan amalan kebaikan dan ikhlas. Pengajaran ayat 245 surah Al-Baqarah. Ayat ini juga menjelaskan bahawa Allah menjanjikan keuntungan yang amat besar di atas pinjaman yang kita berikan kepadanya. Inilah antara sekian banyak jaminan yang diberikan oleh Allah jika kita sanggup meminjamkan waktu, tenaga dan akal fikiran kita pada jalan Allah dengan melakukan kebaikan tanpa mengira berapa banyak balasannya. Kedua-dua ayat ini juga mengesahkan bahawa setiap transaksi pinjam-meminjam kita dengan Allah pasti akan mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Yang ketiga, pelaburan. Seterusnya, Allah memberikan kiasan yang merujuk kepada aktiviti ataupun transaksi pelaburan. Melabur dalam erti kata yang luas seperti melakukan amal ibadat yang tidak terlihat hasilnya di dunia atau dalam masa yang singkat. Sebaliknya, keuntungan pelaburan sentiasa meningkat dan disimpan oleh Allah untuk kita di akhirat. Firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Maksudnya, apa jua yang dianugerahkan kepada kamu, wahai manusia, maka ia hanyalah nikmat kesenangan hidup untuk di dunia ini sahaja. Dan sebaliknya, apa yang ada di sisi Allah daripada pahala hari akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat, yakni bertawakal kepada Tuhannya. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Maksudnya, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Firman Allah di dalam ayat 2 sehingga ayat 4 surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yakni yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah, yakni bertawakal. Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga. Pengajaran ayat. Ayat 36 surah Asy-Syura. Kesemua keuntungan berganda-ganda hasil pelaburan amalan kebaikan di dunia ini disimpan oleh Allah di akhirat untuk orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Ayat 36 surah Asy-Syura ini menjelaskan bahawa khazanah di sisi Allah yang lebih baik dan kekal adalah disimpan dan diperuntukkan kepada orang yang beriman. Maka mereka inilah orang kaya akhirat yang kita maksudkan, kerana mereka bukan sahaja diberikan kekayaan dunia yang sementara, bahkan dijanjikan dan dijamin dengan kekayaan akhirat yang kekal hasil daripada aktiviti pelaburan mereka di dunia. Yang kedua, pengajaran ayat 21 surah Al-Hadid. Antara hasil pelaburan kekayaan kekal yang diperolehi oleh orang kaya akhirat ini ialah keampunan, pelepasan dari siksa neraka dan syurga yang seluas langit dan bumi. Ketiga, pengajaran ayat 2 sehingga 4 surah Al-Anfal. Begitu juga disebut dalam ayat ini bahawa mereka akan memperolehi pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang memberikan petunjuk yang jelas sebagai panduan untuk kita menjalani kehidupan sebagai seorang beriman dengan pelbagai kaedah dan cara yang mudah difahami dan dilaksanakan. Sama-samalah kita mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan bersama dengan kefahaman ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.